banyak kan satu-satu soalan. Memanglah rupanya sebab dia macam ni. You kira dekat bahagian A ni dia ada 62 markah tau. 62 markah kalau you bahagi dengan 12 soalan, maksudnya dalam satu soalan memang akan jadi 5, boleh jadi 6 atau 4, macam tu lah. 4 tu means that nanti maybe akan sama ada 4, satu soalan tu memang 4 ataupun dia boleh jadi 2, 4. Dekat satu soalan tu kan ada dua soalan, satu, dua macam tu kan. Roman tu kan satu, dua. So boleh jadi 6 ataupun boleh jadi 2, 3. Okay, tu you kena faham lah. Sebabnya bila dia dah bahagikan paper 1 ni kepada dua bahagian, maksudnya satu-satu soalan tu markah dia banyak lah. Ya. Maksudnya teacher rasa kalau macam tu, you akan jumpa soalan, you tak akan jumpa soalan yang single, 3 markah, 2 markah tu tak ada. Single tu maksudnya macam ada satu soalan, satu markah. Sebab kalau tengok ni, kalau fikir secara logiknya 62 markah nak bagi 12 soalan dekat bahagian A means that memang dekat satu soalan tu ratanya lebih kurang 5 soalan. 5 soalan, 5 markah. Okey, so untuk soalan ni, ini adalah soalan tajuk apa ni? Kalau tengok ni, nombor 11 ni. Tajuk apa ni? Quadratic function Quadratic function. Okey, untuk quadratic function, sebenarnya apa yang you kena ingat dari segi roots lah Roots, type of roots B square minus 4AC tu greater than, less than or equal to 0, and then terms dia kadang-kadang dia tak bagi direct, dia bagi terms, dia bagi kata tangent, dia kata tak touch pada x axis, macam-macam lah dia punya terms yang kita kena ingat. Lepas tu dia kata dia bagi dua equation bila bagi dua equation, so you kena selesaikan dulu. Dan apa lagi dalam quadratic, of course you kena tahu macam mana nak buat CTS computing the square, tahu nak baca nilai, axis of symmetry, maximum value or minimum value. And then of course you kena tahu juga macam mana nak sketch graph lah sketch graph ataupun baca, interpret your graph, itu pun kena tahu juga Daripada interpret graph, maybe dia bagi function, then you have to compare the value of function yang maybe you kena buat CTS, and then you baca, compare dengan all the value dekat a graph. Okay. Lepas tu satu lagi inequalities lah inequalities yang ada dalam quadratic function. Agak sebenarnya ada banyak jugalah benda konsep so kena tengok balik konsep dalam quadratic function. So untuk soalan ni, soalan 11 ni, boleh pun highlight dia bagi kita satu quadratic functions. Okay, so ingat kalau siapa yang join that seminar cikgu apa tu, Cikgu Hala buat tu, dia kata jumpa je quadratic function, kepala kita terus fikir that we have to arrange kita punya quadratic function to the standard form. AX square plus BI plus C. Tolong ingat, jumpa je sebab quadratic function ni, quadratic equation ni akan jumpa banyak nanti banyak topik dia boleh ada dekat maybe bila kita selesai differentiation ke, cari maximum turning point, tiba-tiba jumpa juga quadratic functions, quadratic equation, so banyaklah. Or maybe dekat soalan indices log. So make sure that you nampak sahaja pattern itu adalah quadratic equation, terus fikir untuk arrange dalam standard form. And you have, kalau kata you kena solve, so perkara pertama you cuba fikir adalah simplify dulu kalau you boleh simplify, and then baru you try to factorize, because normally that kalau quadratic equations dia include dalam topik-topik lain selain daripada quadratic function. Normally kebiasaannya you boleh factorize. Okay, you jangan risaulah. Tapi kalau you rasa you tak nak guna factorize, you nak guna formula pun boleh juga lebih selamat. Sebab kalau you nak guna formula, you tak payah simplify. Sebab kalau you tak simplify, you factorize, itu bahaya, boleh hilang markah kat situ. Nanti saya pernah sebut dah benda tu. Okay, untuk soalan ni dia bagi kita quadratic equation. So kalau kita tengok quadratic equation diberi ni memang dah dalam standard form. Standard form kita
ax square plus bx plus c equal to 0. This is our standard form. Okay. And then, so you kena nyatakan the value of p and q if the equation touch x axis at only one point. Okay, so tolonglah identify dia punya keywords dia, yang hint yang boleh memberitahu you apa konsepnya di situ. Okay, p in term of q. Okay, ni soalan nak p dalam q. So dia kata kalau that equations touch pada x axis at one point only. Okay, so apa yang kita nak letak? Kalau at one point. Apa idea yang kita ada? Okay, of course kita dah tahu kalau touch pada one point sahaja pada x-axis means that kita akan guna discriminant kita b square minus 4ac is equal to 0. Ya, teruslah letak. Kita baca je apa-apa terms yang you baca dalam soalan, yang you dapat idea, you tahu ada formula, ada konsep. Terus tulis. Terus tulis. Supaya dia kata ini ibarat macam orang kata kita buat kerja sekaligus lah. Tak adalah you baca, kau pun baca sampai habis sampai B. Lepas tu tiba-tiba kau baru nak jawab soalan A. Soalan A lepas tu baca balik. Macam tu nampak tak? Dia tak nak buang masa macam tu. So kita kena ada teknik lah bila kita jawab soalan tu. Sebab tu baca je. Okay terus. Okay yang ni. Yang ni touch one point terus tulis. Okay macam tu. Okay so let's say now kalau you nak jawab ni. Ini sebenarnya kira mudah lah sebab memang dia dah susunkan untuk you all ni kan. Okay, keluarkan lalu dah sebelum masuk dalam discriminant tu. Jangan duk gelojoh tu orang masukkan. Tu gopo gapal lepas tu kan salah. Rugilah. Okay, A dia 1 plus Q. B dia also 1 plus Q. Nampak kurungan boleh tak buat pun tak apa. C dia sama dengan P tambah Q. Tolonglah jangan salah ni nak. Kadang-kadang you all kat sini pun dah tersilap. Habis macam mana nak dapat K1 yang pertama? So barulah kita substitute B square minus 4AC equal to 0. So kita akan dapat 1 plus Q square minus 4A macam tu. Okay. Yang kat sini baru dapat markah ni. Ini biasanya start markah kat sini lah. Ataupun, itulah cik kata kalau negeri Perak ni cikgu dia buat ni, pemurah sangat markah dia. Kat sini dia dah bagi markah. Mungkinlah kot sebabnya you all dah kurang formula. Tapi kalau SPM sebelum ni pun soalan ni, sebelum ni pun form SPM kat sini baru dia start bagi markah. You doa-doa lah minta SPM tahun you ni 2021 ni markah tu dia macam linear sikit. You tulis je formula yang dia tak, yang you hafal sendiri dia bagi markah. You substitute. Ada serta-serta yang dia bagi markah lah. You doa-doa lah macam tu. Hopefully pemurah sikit lah markahnya. Okay, once kita selesaikan ini, kita kena simplify lah simplify. So kita akan dapat berapa ni? Yang ni janganlah pula salah ya. Aduh, yang ni janganlah salah, rugilah salah yang ni. Sekejap. Selesaikan 1 plus 2Q plus Q square minus 4PQ minus 4Q square equal to 0. Okay, so kita akan dapat 1 plus 2Q minus 3Q square minus 4PQ equal to 0. Dia nak P dalam Q. Betul tak cuba ni? Ada kesalah mana ni? Dia nak P dalam sebutan Q. Mana lagi? Betul ke teacher masukkan ni? Cuba tengok. Salah Teacher pun salah. Nampak tak? Aku pun dah silap kat sini. Sorry. Expand dulu. Apalah. Pakai duduk darab macam tu. Mana boleh. Sebab dia ni je sorry. 4. Okey, ni darab dululah ni. Darab 2 ni dulu. Ya, Cici guna warna lain lah biar nampak. P plus Q plus PQ plus Q square. Aduh, la ilaha illallah. Okey, kemudian barulah dapat 1 plus 2Q. Yang algebra ni janganlah tersilap lah. Cuba dia elok. Tengok betul-betul.
Okey, yang mana kita boleh simplify. Kita tengok mana kita boleh simplify. Kejap. Cuba you all simplify jap. Yang teacher buat ni. Teacher ni dah share ke? Dah share kat you all kan? Teacher ingat teacher duk cakap-cakap tak share kat you all. Okey, cuba simplify jap. 2 yang ni aktif. Salah. Kenapa lah teacher ni petang ni? Tambah 2. La ilaha illallah. Cuba you all simplify jap. So negatif 2Q. Kan? Ngongik-ngongik je pula. Negatif 2. Kan negatif 2Q betul. Lepas tu cuba tolong tengok. Pening pula tengok ni. Tolak 4 PQ kan. Yang ni tak ada, semua kosong. Okey, kemudian. Cuba you simplify kan. PQ. Q square negatif 4P. Negatif 4Q betul lah. Negatif 4PQ. Negatif 4Q. Okay. And then. So akan betul tak teacher buat yang warna coklat tu, betul tak brown tulisan teacher tu? Betul. Okay, lepas tu. Okay, sekejap ya. Cuba you simplifykan juga. Sampai teacher buat juga ni. Teacher rasa dia boleh simplify. Banyak benda kena simplify ni. So dia akan dapat. Hal tu boleh factorize kan? Kenapa lah calculator aku pun terjadi. Kejap. Okay, yang ni boleh factorize. Q. You boleh factorize 3Q square plus 2Q minus 1 tu. Cuba you factorize yang tu sebab kita boleh simplify dengan yang sebelah dia tu. Lepas tu Q tambah 1. Yang ini. Apa you dapat? Apa tu nampak macam puncak 4Q.
Okey, dia ada yang boleh simplify. Memanglah nampak macam complicated tapi sebenarnya boleh simplify. Okey. Dapat tak? Kau dapat tak? Yang ini, saya tunjuk yang ini boleh factorize ni. Sekejap Okey, yang ini, ya, this one sebenarnya boleh simplify ni. Boleh factorize. So, this one kita dapat negatif 4P. Dah, orang buat dah. 4PQ. So, yang ni kita pindahkan kat sini sebab nak factorize kita tak suka dia negatif. Nak jadikan dia positif. Okey, so kat sini kita akan dapat 3Q tolak 1. And then kat sini Q tambah 1. Ni saya factorize kan sebab you tengok macam ni, you nampak bentuk ni. So, negatif 4P. So, akan jadi 1 tolak tambah Q. Macam gitu. Allahu Akbar. Tak buat pula dah. Subhanallah. So, jadi hak ni nanti. Nampak dah yang you boleh simplify tu kan. You boleh cancel. Hak ni hang boleh potong. Jadi tinggallah P is equal to 3Q minus 1. Tak sini. Thank you. Divide by negative 4. Tapi kita tak mahu tulis jawapan ada negatif-negatif ni. Kita pun tukarlah. Jadi P sama dengan 1 tolak 3Q per 4. Macam gitu. Itu jawapan dia. Boleh tahan jugalah soalan ni. Kita rasa satu takut you tak ni takut macam you takes time sikit nak fikir nak factorize ni. Nak simplify ni. So kalau you nampak macam ni, yang ni memang nampak dah ada P. Yang ni memang tak ada P. Yang tak ada P ni kita nampak dah bentuk dia quadratic equation. So you factorize lah. Because biasanya kalau dia suruh soalan in term of unknown ni, dia tak akan complicated sangat. Mesti ada yang boleh simplify. Okay? Boleh? Ada apa nak tanya? Bawa je soalan A. Berapa markah dia bagi ni? 3 markah. Subhanallah. Okay. Ada nak tanya? Nak tanya main tanyalah. Teacher sana dapat boleh jadi 4 tu. Mana 4 mana ni? Yang bawah ni? Kan ini kan teacher factorize tadi. Teacher factorize ni. Teacher keluarkan negatif 4P. So kat dalam jadi 1 plus Q. So teacher simplify dengan yang sebelah kanan. Lepas tu teacher buat turun lah negatif 4. Tak sebelah sini. Cuma dia kan negatif 4. Kan teacher kata kalau jawapan akhir biasa kita tak nak tulis dalam negatif. Denominator negatif. So you tukar lah. Teacher, ya. Nak factorizekan yang 3Q square tu. Macam ni nak factorize 3Q square tambah 2Q tolak 1. Gunalah kalau tak kerti guna calculator. Cepat sikit tak apa. Hak ni bukan dia nak tengok. Lupa guna calculator je. Sebab kalau you guna calculator, dia akan appear 1.33 dengan negatif 1. Terbalikkanlah balik kan. 1.33 tu maksudnya you boleh tukar pada fraction. Kalau you guna calculator, dia akan keluar macam ni. 1/3 dengan negatif 1. X tu jadi darabkanlah balik. 3 darab Q ni ibaratnya macam Q sama dengan 1/3. So darabkanlah balik 3Q tolak 1 Q tambah 1. Macam tu. Ni guna kalkulator je, hanya nak pening kepala. Sekejap lagi lambat dia mikir. Lain? Ada nak tanya? Ada nak tanya? Panjang sikit tak kan? Kat sini pertama you have sebenarnya pada awal tu kita rasa macam mudah sebab you dah tahu dah you nak kena guna discriminant equal to 0. Lepas tu you kena simplify ni lah. Simplify ni kena berhati-hati sikit. Simplify ni semua tak ada markah ni. Kalau ikut skema dia lah, ni tak ada markah. Terus markah kat sini. Dia bagi markah sebab dia bagi markah kat sini tadi. Lepas tu bagi markah kat sini. Memanglah sebenarnya simplify ni memang tak ada markah pun. You memang kena buat lah sampai you dapat jawapan. Risau takut you sangkut kat sini. So berhati-hatilah. Tak apalah, nanti you cuba buat semula. Lepas tu cuba ni, you buat semula. Okay, boleh ya? So next kita cuba buat soalan B. Kat mana pula aku nak buat soalan B ni? Cuba you all screenshot dulu ya. Ni kah? Masuk
masuk dalam grup dulu. Supaya teacher boleh padam. Tolong masuk dalam grup. Sebab teacher susah teacher malah nak tulis kat pen. Tulis pen ni kan. Nak pindah-pindah kat situ. Tolong seorang ambil gambar. Dah. Dah masuk ke? Dah. Okay, thank you. Jana nak padam set. Bab nak simplify tu kena berhati-hati. Tapi hak atas tadi, dia yang penting you janganlah risau sebabnya kalau kata macam mana nak simplify, memanglah sebab ikut bergantung pada soalan. Kalau ada soalan dia senang untuk you simplify, mudahlah. Kalau macam ni dia panjang sikit. Kan? Tapi yang penting you dah dapat markah dah kat atas tu. Kalau you betul-betul boleh simplify sampai habis, maka dapatlah markah untuk N. Ya? Jangan terus tinggal soalan. Ya? Make sure at least kita kena dapat markah. Kalau dulu-dulu, kalau bukanlah kata dulu-dulu, kalau SPM Form 5 sebelum ni selalu pesan. Dekat paper 1, ya, at least satu markah. Ini untuk grup yang lepas raya kita divide by groups kan, ikut intervention. Teacher biasanya pergi ambil hak grup yang bawah 20 markah dia. Tahun lepas bawah 20 ke bawah berapa teacher ambil? Jadi teacher selalu pesan kat diorang tu sebab masa tahun lepas dia ada 25 soalan paper 1. So teacher kata at least dapatlah satu markah. Dekat paper 1 tu yang lain kena score kat paper 2 lah. Tapi kalau macam you all ni teacher rasa tak boleh macam tu. You kena cuba first you punya aim untuk dapat markah untuk step yang pertama, yang awal. Ya. So cara untuk kita dapat markah pada step yang awal, kita kena ingat konsep betul-betul lah. Yang kita jangan salah konsep daripada awal. Yang last tu kalau atas soalan lah, kalau soalan tu tak complicated macam ni, macam teacher rasa agak complicated jugalah kot kan kalau you nak kena factorize semua tu. Okay, next kita tengok tapi sebenarnya masih boleh diselesaikan. Ya. Okay, then we have to find the range of value Q if the equation has two different square roots. Ni apa maksud dia? Discriminant kita B square minus 4AC should be apa dah? Greater than 0. And then kata P is equal to negative 2. So apa yang kita nak buat sekarang, kita substitute lah sekali lagi ya dalam discriminant kita ni. Oh tapi hak ni yang kena selesai pula. Inequality. Subhanallah. Sekejap ya. Tapi yang ni dah bagi dah P sama dengan negatif 2. Maksudnya kita boleh lah masuk nilai P negatif 2. Okay, teacher substitute dulu. Kita masuk balik lah tadi. 1 plus Q square minus 4. A kita berapa tadi? 1 plus Q. C kita adalah P tambah Q. Jangan pergi tulis P lah. Tulis negatif 2. Okay. Sebab dia dah bagi dah. Dia nak mudahkan you all sikit. Dia dah bagi dah P sama dengan negatif 2. Okay. Lepas tu you expand. Expand lah sekali lagi. 1 plus 2Q plus Q square minus 4. Hak ni jangan tersilap macam teacher tu buat tadi. So I have negative 2 plus Q negative 2Q plus Q square. Greater than 0. And then biarlah. Kalau ingat cikgu tu kata biarlah lambat. Tapi jangan sebenarnya asas lambat tu betul. Betul juga lambat asal selamat. Tapi kalau lambat sangat bahaya juga. Dan buat MAT ni lambat sangat. Habislah masa. Buat slow sangat kan. Encik. Ya. Kalau masuk dalam jawapan tu terus tak boleh? Jawapan apa nak masuk? Jawapan tadi tu. Tak boleh? Oh boleh juga. Jawapan tadi tu. You nak masuk P dalam tu? Tak boleh? You nak masuk dalam P sama dengan 1 tolak 3Q per 4 tu? Tak boleh. Sebabnya itu tadi, ini inequalities ni. Sebab you akan dapat you akan dapat range jawapan you ni. Okay. Yang ini negatif Q.
Negatif Q darab dengan negatif 4 dan positif 4Q. Negatif 4Q square. Okay, so yang ni teacher akan dapat negatif 3Q square. Tolong tengok sama takut aku ni tersalah pula menengok. Tambah 6Q tambah 9 is greater than 0. Betul tak? Cuba tolong check. Teacher buat ni. Takut ada tersilap kira. Negatif 8, positif 8, 1 tolak 2, negatif 1 darab 4, positif 4. Lepas tu negatif 4. Okey, korang jangan menyalin nanti kau tengoklah mati je ni dah tua menengok kau silap tengok aku ni. 6Q, Q square negatif 3Q. Okey. So now, kita, kenapa dia buat Q belakang ni? 9. Jadi kat sini memang nampak bentuk dah quadratic equations. So kita simplify lah dulu Simplify. Teacher tak suka kalau teacher tak suka apa nama ni. A dia negatif. Kita nak tukar jadikan dia positif. Sampai tu teacher nak simplify bahagi semua dengan 3. So akan dapat Q square. Subhanallah. Q square. Sekejap ya. Q square minus 2Q minus 3 less than 0. Teacher tukar sekarang nampak teacher tukar sebab teacher tak suka. Sebab tahu dah benda ni boleh factorize. So teacher tak nak dia dalam A yang negatif because nak factorize. So and then first teacher dah tukar. Bila teacher tukar dapat inequality kena tukar jugalah. Daripada greater than jadi less than. And then teacher simplify. Sebab you tengok dia ni kata common factor. We have 3, 6 and 9. Common factor. Nombor yang sama. Dan barulah kita senang nak factorize. Kita akan dapat. Ini sebenarnya kena let's to 0 lah. Tak apalah. Teacher harap you faham dah tu. Negative 3. So kita akan dapat Q is equal to 3 and also Q is equal to negative 1. Okay, ini tak selesai lagi sebab kita tahu kalau inequalities, you kena buat graph. Okay, so graph yang kita nak buat, nak tahu range dia betul ke tidak. Sebab teacher dah tukar tadi, teacher pun nak buatlah graph senyum. Teacher nak ambil kira yang ni lah. Tak ambil kira yang ni, ambil kira yang ni sebab teacher dah tukar. You nak ambil yang atas pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, kemudian teacher tandakan we have negative 1 and 3. And then kita nak less than. Less than maksudnya yang berada di bawah kat sini. Kita shaded ni. Maka range dia adalah X is less than 3 and X is greater than negative 1. X pula dah. Alah, Q. Okay. Q. So this is the answer. Your Q in between 3 and negative 1. Okey, kalau tadi, siapa tanya tadi, teacher tak boleh ambil yang itu. Yang itu sebabnya, kalau you rasa mungkin macam nampak macam sama kan. Tapi sebabnya kita dah simplify tu lain tadi. Kita dah factorize, tu kita dah simplify cara lain. Okay, untuk kita dapatkan P in term of Q. So this one lebih selamat you, satu lagi dia tak ada hands. Atas tadi sebab dia tak ada hands pun sebab dia benda yang berbeza. Okay, so you just buat balik. You have to expand, substitute dalam your discriminant, then you expand, then you akan jumpa quadratic equation because they are given the value of P. Then bila dah dapat quadratic equation, factorize and then you boleh sketch lah you punya quadratic graph, senyumkan masam. Lepas tu shaded dekat which range yang kita akan ambil untuk Q. Boleh tak? Teacher rasa teacher kena pesan jugalah. Untuk soalan nanti kalau you tengok kalau macam ni dia ada perkaitan juga kan. You tengok maksudnya soalan 11 dia menggunakan equation yang sama. Lepas tu dia menggunakan soalan A, B macam tu Tapi maybe akan ada soalan yang mana dalam paper 1 ni soalan nombor 11 dia mungkin bagi soalan log. Soalan A tu log yang lain, soalan B tu pasal index ke. Macam tu lah, it can be macam tu juga. Sebabnya sekarang nak kena nak kena combine that question, beberapa konsep dalam satu soalan. Cuma dia maybe dia akan split kan A dengan B. Macam tu. Kalau macam ni, kira macam kita guna soalan yang sama lah, yang atas equation yang sama. Bezanya solution untuk A lain, solution untuk B lain.
Okay, so tolong ingat baliklah macam mana nak selesaikan inequality. So inequalities ni penting because dia ada relate dengan type of root. Ya, untuk discriminant kita yang greater than 0 or discriminant kita yang less than 0. Okay, boleh Yang ni tak salah pun tak apalah sebab nanti dia bagi balik kat you. Okay, next kita tengok soalan nombor 12. Ada berapa orang sebenarnya dah cuba buat set ni? Yang ni nombor 12 ni ada dah cuba buat? Belum lagi teacher. Ada cuba. Okay. Soalan nombor 12 ni. Soalan apa kalau you all tengok? Dia bagi find the equation of normal curve at the point A is a normal to the curve y equal to x square minus 7x at the point A is parallel to line y equal to negative x plus 8. Soalan apa ni? Topik apa ni? Differentiation. Mula-mula jangan confuse lah. Tengok equation of normal parallel, hampa ingat quadratic equation kat coordinate geometry. Memang akan ada kan coordinate geometry, tak ada equation of normal tapi kita ada parallel semua tu lah. So yang ni satu lagi yang kita obviously kita nampak because of dia kata curve kan. Line tu pada curve. So of course this is differentiation. So apa yang dia bagi sekarang, find the equation of normal to the curve at point A. Okay, normal kita tahu the gradient should be M1 darab M2 equal to negative 1. Okay, dia kata ada satu equation normal pada point A pada curve y equal to x square minus 7x. So di sini kita tahu kita boleh dapatkan dy by dx. So the dy by dx here is gradient of tangent. Lepas tu dia cakap pula this at point A is parallel lah. Selari pula dengan this line. Okay, maksud bila selari M1 equal to M2. Bolehlah apa benda yang kita baca tu yang kita dapat idea konsep apa yang ada. So first kita cari dulu dy by dx kan. Okay, we have y equal to x square minus 7x. Then the dy by dx. Okay, this is the very basic concept in differentiation. Jangan silap 2x minus 7. Okay. So, hak ni kita nak tahu, kita nak ganti x. Kalau kita nak tahu gradient dia berapa kan, kita nak ganti x, kita tak tahu apa kelas? Koordinat. Kita tak tahu koordinat. Dia beritahu je dekat point A, tapi dia tak bagi tahu pun A ni apa. Jangan perlu ingat pula soalan yang salah. Dia hanya bagi tahu A saja. Dan kita tak tahu koordinat dia apa. Tetapi dia ada beritahu this parallel selari dengan y equal to negative x plus 8. Means that dia punya equation gradient dia sama. Jadi pada sini kita boleh dapat 2x minus 7 is equal to negative 1. So x is equal to negative negative 6 berapa? Tiba-tiba pening pula. 6 bagi 3 lah tak? Betul? Betul. Betul 3. 6 bagi okey. X sama dengan 3. Okey. Betul ni? Nanti tengok kalau kita silap kira. Okey, once kita dah dapat X sama dengan 3. So, apa lagi yang kita boleh cari kat sini? Koordinat lah. Koordinat dia. Maksudnya koordinat A lah ni. Koordinat A, X3. So, Y dia berapa? Y dia substitute balik dalam curve tu. 3 kuasa 2 tolak 7 darab 3. Tolong teacher kira sekejap dapat apa? Teacher, kenapa dia sama dengan negatif 1, teacher? Betul ke teacher ambil sama dengan negatif 1 tadi? Dia kata the normal to the Okey, betul. Kalau bukan negatif 1 berapa? Tu pun nak darab lah kau. Patutnya kena darab. 1 kan? Betul tak? Bukannya sebab dia kata this equation dia
normal to this curve. So yang ini tak boleh ambil negatif 1 dan this equation dia parallel. Equation normal tu yang parallel dengan y equal to negative x plus 8. Okay. So teacher lupa pula nak darab ni. So akan dapat berapa? 1 bukan negatif 1. Tengok sah. Okay, jadi kita tak akan dapat 3 lah. Kita akan dapat 4. Betul tak? Yang lain nampak tak ni? Nampak sebab dia kata equation normal ni yang parallel dengan this line. Okay. So, bila dia parallel means that tapi yang dekat curve ni yang tangent. So, you kena cari. Ini yang kita buat ni yang tangent. So, kena carilah equation tangents daripada gradients yang kita tahu tadi. Gradients tangent daripada gradient normal yang kita tahu tadi yang parallel dengan equation y equal to negative x plus 8. Okay, so kita gantilah dengan 4. Maka dapat y sama dengan? Negatif 12. Negative 12. So the coordinate A is 4, negative 12. Okay. Lepas tu apa lagi kita nak kena dapat ni? Dia nak equation of normal. Okay, equation of normal teruslah guna negative 12. Allah Akbar. Sekejap. Y plus 12 is equal to gradient yang kita nak ambil. Berapa gradient dia sekarang? Kelas? 1 ke negative 1? Negative 1. Negative 1. Sebab dia kata nak equation of normal. So, x is minus 4. Okay. Ya, formula ni memang tak ada dalam exam. So, kena ingat juga ya. Ini formula y tolak y1 equal to m. X tolak x1. Sebenarnya nak ingat senang je. Ini daripada formula gradient. Ingat tak gradient kan y2 tolak y1 bahagi x2 tolak x1. Cuma yang ni bezanya ada salah satu koordinat tu memang in term of x dan y. Okay. So kita akan dapat y is equal to negative x plus 4 minus 12. So finally you akan dapat the equation of normal negative x minus 8. Okay, tu dia. Tak adalah susah sangat kot soalan ni. Okay, cuma kena berhati-hati dia takut dia silap juga macam tu. Okay. Ini apa nama ni salah satu applications dalam differentiation yang mana kita boleh tentukan equation of normal and equation of tangent based on the gradient dy by dx. dy by dx apa? dy by dx the curve. Okay. Ya, ada banyak lagi yang lain. Ingat, maximum minimum turning point. And then we have maximum value, approximate. And then, apa lagi? New y, new x. Okay. Related rate of change. Itulah beberapa applications lagi dalam differentiation yang you kena ingat lah. Okay. Teacher. Ya. Yang ni dah dapat M2 negatif 1 tu. Negatif 1. Yang mana? Dapat M2 negatif 1. Yang ni? Yang ni? Bukan, sebelah dia. Yang ni? Ni? Mana? Ni yang teacher bulat yang tu. Yang ni sebabkan dia kata yang kita nak cari equation normal. Lepas tu dia kata equation normal ni selari dengan satu line yang line ni. Dia kata kita kena cari equation normal. Lepas tu dia kata equation normal kita ni selari dengan ni equation ni. Bila selari maksudnya gradient dia sama. Okay. Gradient dia akan sama. Maksudnya normal tu agak equation normal kita awal-awal dah tahu dah dia punya gradient. Itu negatif 1. Yang kita tak tahu sekarang adalah dia punya point. Point A tu tak tahu apa. Sebab tu kita kena guna curve, differentiate curve untuk dapat gradient of tangent. Okay. 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 Nombor 12. Maka habislah section A kita. Kan kita nak buat juga soalan ni Alang-alang kan. Jomlah kita buat je lah soalan ni. Dia ada masa. Ingat kita nak duk terang balik pasal vektor. Teacher. Hold dululah teacher nak terang pasal vektor. Nak terang balik secara keseluruhan pasal vektor.
And then nanti kita buat soalan vektor yang ni, dan kalau kita jumpa soalan vektor yang lain, dan kita terus nak bagi you all quiz objective vector supaya you terus ingat kita buat macam tu. Okay, so we have done for section A, paper 1. Section B, okay, section B you all boleh pilih Section B you boleh pilih, dia ada 16 markah dengan 3 soalan. So kalau kita ada 16 markah 3 soalan, of course lah kita boleh anggarkan satu soalan tu 8 markah. 8 markah. And then you kena jawab 2 sahaja. Ya, janganlah jawab sampai 3. Cara nak jawab 3 tu nanti lepas ni. Lepas trial baru kita bagi orang kata strategi macam mana bila masa nak kena jawab 2. Kalau dia suruh jawab bila masa nak jawab 3, bila dia suruh jawab 2. Itu lain nanti dulu. Tapi untuk pre-trial nanti jawab 2 je lah. Ini pun teacher duk fikir-fikir takut orang tak sempat nak jawab. Dia rasa macam nak bagi 2 soalan so you jawab 1. Kan? Tapi teacher harap satu sangatlah, jangan pula lah duk meniru-meniru. Duk pas-pas jawapan teacher rasa tak sempatnya. Dengan soalan yang teacher buat tu tak sempat kau nak berbincang. Apa ni nanti teacher tengok kalau teacher rasa macam nak bagi sikit masa, memang bahasa yang kita bagi tu 2 jam. Tengoklah macam mana. Adakah teacher nak buat 2 soalan so jawab 1 ataupun 3 soalan jawab 2. Tengok nanti macam mana Duduk fikir-fikir lagi ni. Okay, sekarang untuk yang ini dia kata you have to complete the table. Okay, yang ini sebenarnya differentiation juga You nak kena complete. Jangan Allah yang ini mesti senang. Jadi you nak complete ni sebab tu markah yang dia suruh completekan table ni. Dia bagi berapa markah yang ni? 4 markah. Oh, 4 markah. Yang ni okay. Kalau yang ni akan dapat berapa ni? Kelas? Yang ni akan dapat berapa ni? 12x square. 12x square. Okay. Maksudnya kita akan dapat apa? 4 darab dengan 3 x kuasa 3 tolak 1. Macam tu je lah you tulis. Kalau macam ni, kalau yang ni nak tulis apa? A x, tak nampak warna ni. Macam mana nak buat? Y equal to ax power of n. So dy by dx dia berapa? Ingat darab. Darab apa? A darab dengan n darab dengan x n power of n minus 1. Betul tak? Kan? Okey, kalau yang ini kita akan dapat Teacher. Tak boleh ke kalau tulis AN je, tak payah tulis titik tu? boleh juga. Saya nak tunjuk yang darab tadi. Okey, boleh je kalau you nak tulis n a x n power of n minus 1 pun boleh juga. Ataupun a n x power n minus 1. Okey. Lepas tu apa lagi nak kena buat? Apa soalan dia ni? Kenapa dia tak bagi yang seterusnya tu? Okey, yang y yang seterusnya tu kita akan dapat berapa? 40 x power of 9 kan? 9. So yang ini dia nak suruh buat apa ni? 4 darab 10 x kuasa 10 tolak 1. Yang ini yang ni teacher pun tak faham skema dia ni. Kenapa dia bagi macam ni? Tak ada pula dia bagi dah. Yang itu je. Oh ya, dy by dx betul. Pola betul. Dy by dx yang betul. You differentiate semua betul. Lepas tu dia kata pola you betul. Pola betul ni dia tengok sampai sini saja. Okay. Lepas tu you differentiate this one betul. Okay, ni dapat 1 markah. So
Dua kali. Teacher pun tak faham kenapa dia tulis dua kali. Okay, yang ni tak ada pula dia tulis sebagai polar patterns. Sebab ini memang 4 yang ni. Tiba-tiba dia bagi dekat AX power of N. Ada dia. Ya, macam tu je. Macam tu je lah dia bagi ni ya. Kalau tengok pada nak suruh kita completekan table. So what's the polar nak letak kat sini? Tak ada polar kat sini sebab yang ni dia bagi in term of AX power of N. Okay. Kita tengok balik apa maksud dia kat sini ni. Yang ni yang lain semua macam ni je lah. You buat lah. So yang differentiate macam biasa. Okay, kemudian tengok B dia kata, ini soalan dah masuk application lah ya. Dia kata V untuk kotak tu is 216. Area dia pula is 3x square plus 6xy. Then you have to find the value of A when x when x is A is minimum. Interpret your answer. Okay, so now apa yang kita nak kena buat? Kita nak tentukan nilai x. Okay. Means that apa yang you kena buat sekarang, you tengok dekat equation, okay, syarat dia bila kita differentiate, dekat sebelah kanan persamaan tak boleh ada dua unknowns yang berbeza ataupun dua variable yang berbeza. Kalau you nampak kat sini, kita ada x dan y. So maksudnya tak boleh lah you nak differentiate. Sebab you tahu dah, teacher rasa you mesti dapat idea dah. Oh nak tahu x berapa bila A tu minimum. You dah tahu dah mesti you kena buat dA by dx equal to 0. But then you kena tengok your equation now ada dalam sebutan x dan y. So tak boleh. Bermaksud y ni kita kena do something. Tukar dia dalam sebutan x. Macam mana? Dengan maklumat lain yang telah diberi dalam soalan. Okay. Okay, dengan maklumat lain yang telah diberi dalam soalan. So, apa yang diberi dalam soalan? Pasal isi padu. Okay. So, kita tahu B based on this box ni adalah x square darab y. So, B is 216 x square y. So, kita akan dapat y is equal to 216 over x square. Okay. So, apa yang kita boleh buat sekarang, you substitute lah dalam equation of area tadi. Sebab area kita, kalau tidak sangkut area kita ni, tak boleh nak differentiate. Sebab dia ada dalam dua sebutan x dan y. So, teacher pun ganti. Okay, kita dapat berapa? 216 kali 6 berapa? 1296. 1296 per dengan x. Okay. Okay, so sekarang you dapat dah macam dah dalam sebutan, semua dalam sebutan x. Barulah boleh differentiate. Okay. Okay, so nak differentiate dengan x tak nak kat bawah, letak kat atas. So akan dapat 3x square plus 1296 x power of negative 1. Okay, baru kita boleh differentiate. Ingat syaratnya, sebelum you differentiate, make sure that your equation tu dalam satu sebutan saja. Ya? Tak nak ada dalam sebutan x dengan y, macam tak nak. Mesti dalam satu sebutan saja. Okay, so now kita differentiate lah di A by dx. So akan dapat 6x minus 1296 x power of negative 2. Okay, and then kita nak cari x sebab A ni nak supaya A ni minimum. So kita samakan dA by dx is equal to 0. Means that kita akan ada 6x minus 1296 over x square is equal to 0. Okay? Nampak tak ni? Boleh faham setakat ni? Teacher differentiate, teacher gantikan. Kenapa teacher gantikan y dalam equation ni? Sebab teacher nak pastikan this equation dalam sebutan x sahaja. Okay?
And then sekarang nak cari X berapa? So kita akan dapat 6 X kuasa 3. Dan dengan yang ni darab kat sini kosong. So akan dapat 1296. Okey, 1296 bahagi 6 berapa? 216. Berapa? 216. 36? 216. Oh, sorry, 216. Okey, punca kuasa 3, 216 dapat apa? 6. Dapat 6. Betul? Betul. Bermaksud X kita, inilah X kita. Tapi kita nak sure, nak pastikan that betul ke apa nama ni, this value is minimum kan? So you memang kena buat second derivative. Kita buat second derivative, dia kat mana tadi? Dia kat sini. So kita akan dapat 6 plus tolong kira 1296 darab 2. 1296 darab dengan 2. 2592. 2592. 92. 2592. Ya, betul lah. $2196. Betul je. Apa dia? Betul ke? 2592. So X kuasa negatif 3. Okay, X kuasa negatif 3. So kita akan dapat, you substitute X dengan 6. So 6 tambah 2592 per dengan 6 kuasa 3. Okay, if you calculate, tengok berapa you dapat. Cuba kira sekejap. Sekarang kita nak tahu, kita punya second derivative tu, the value is positive or negative. To make sure that ia betul-betul minimum lah. Kan? Sebab kalau minimum, kita akan dapat nilai dia positif. 18. Exactly 18. 18. So 18 is greater than 0. Means that betul lah. Ya. This is minimum value. So you punya jawapan tadi akan dapat. Oh, this one selain daripada untuk tentukan betul-betul you dapat minimum, this is how can you interpret your answer. So to make sure that your area is minimum, kita dah dapat dah X kita sama dengan 6. Okay. And then kita nak interpret kita punya jawapan ni to make sure that this is a minimum value. So we have to do the second derivative. Bila you buat second derivative, you just ambil daripada the first one. You differentiate sekali lagi. Lepas tu you substitute the value of X. Then to make sure that you dapat betul-betul nilai yang positif. Which is greater than 0. Okay. So selesailah cara you nak jawab ni. Okay. Sebenarnya kalau differentiation ni, banyak je soalan yang differentiation one of the topic yang boleh buat yang biasanya memang kalau sebelum ni memang akan masuk dalam paper 2. Tak kira dalam section A atau section B. Okay. So kalau dia dah ada sekarang ni dengan format exam sekarang, dia dah ada juga soalan yang panjang di section A. Means that kena get ready jugalah differentiation yang boleh ditanya dalam soal paper 1. Okay. Okey, selesai yang itu. Boleh lagi ke you all ni? Kita tak boleh dah. Kalau tak boleh, kita sambung lah. Nombor 14 dengan 15. Ya, kita tengok 14 apa. Alah, 14 senang je. 14 tak payahlah teacher tunjuk sebab ni rasa you all boleh buat sendiri. Teacher bagi jawapan je, boleh tak? 14 ni progressions. Ya, dia dah bagi dah SN. Dia bagi equation SN. So dia nak suruh cari S, apa ni? S7 lah. Ni you ganti je lah. You ganti. So this one you should get the answer 133. And then sebutan ke-7. Sebutan ke-7 maksudnya nak tahu T7. Ingatlah formula. Tn sama dengan Sn minus
Sn minus 1. Formula ni teacher rasa pun tak ada dalam exam ni. So kena ingat. Formula ni kita guna bila kita nak cari Tn melalui Sn equation sahaja. Which is kita tak ada A, tak ada D. Okay. So kita akan guna this formula. So this one if you calculate you should get the answer is 34. Okay. Selesai. Nanti you ambil jawapan dia cuba buat. Tiasa tu mudah je. Kemudian. Okay. Soalan yang B ni soalan problem solving. Ni pasal panjang tali kita ada 2030 dan dia potong kepada 28 pieces kan. Okay. Okay. Kat sini. Ni soalan problem solving kalau progression ni kena tahu tukar pada simbol. Kalau you rasa ni you nak tukar apa ni? Sn ke Tn? Macam mana nak tukar kepada simbol ni? Ayat dia ni. Sn ke Tn ni? Panjang tali tu. Panjang dia 2030. Mestilah Sn, betul tak? Maksudnya panjang hasil tambah. Sn kan hasil tambah. Maksudnya mestilah panjang keseluruhan. Dipotong kepada 28 bahagian. Maksudnya ini adalah S28 sama dengan 2030. Okey, tu maksud dia. Kena tahu macam nak tukar. Dan you kena cari. Ya, dan dia dah beritahu dah. Dia kata panjang bagi setiap bahagian tu adalah arithmetic progression. Okay, this is AP. So, starting from the largest string is 140. Okay, beritahu teacher 140 ni apa dia kelas? A. A. Sebab dia start kan maksudnya A dia sama dengan 140. Okay, jadi soalan pertama dia nak suruh cari common difference. Okay, macam mana nak cari common difference? Kita bolehlah guna formula Sn lah. S28 is equal to 2030. Which is we know that A is equal to 140. So you boleh calculate this one. You boleh dapat your common difference should be is negative 5. Masuk guna formula. Ini AP ingat ini AP. Kemudian yang kedua. Dia kata cari sum hasil tambah sum of the first n term of n. Sum of the first n term of n. Maksudnya soalan nak apa? Siapa boleh beritahu teacher? Soalan nak apa ni? S apa? S apa? Sum of the first n term. Mestilah Sn lah. Kan? Bukannya S10, S20 mana kita tahu. So, soalan nak Sn. Jadi jawapan you nanti mesti akan diberi dalam sebutan n. Dalam sebutan n. So jawapan dia adalah n over 2. Yang ni pun kena guna formula jugalah. Formula Sn. You boleh buat lah sebabnya you dah tahu dah A, you dah tahu D. So you just guna je lah formula Sn. Okey, yang ketiga dia kata panjang bagi bahagian ke Tn. Oh, Tn lah sekarang nak tahu Tn. So macam mana nak tahu Tn? Macam nak tahu Tn? Macam mana kita nak tahu Tn? Kita boleh guna apa? Sn tadi kan? Gunalah formula Sn tolak Sn minus 1. Pun boleh juga guna this formula. Okay, so this one kalau you kira, you akan dapat the Tn is 145 minus 5D. Okay. Okay, ini progression lah. Just okay je, insyaAllah cuba buat lah. Lepas tu the last one. The last one ni apa? Oh, this is coordinate geometry. Okay, dia bagi line AB, P and the ratio MN. Okay, apa soalan dia nak? Okay. Oh, dia nak show you. Based on the diagram. Okay, based on the diagram, kita tahu kita dapat
area of divisions of line segment kan, which is P ni one of the point between line segment AB. Okay, P ni bukan midpoint. Kalau P midpoint tak ada masalah. Sekarang ni P ni dia bukan midpoint tetapi dia berada di antara line segment A dan B. Bila macam ni keadaan dia mesti akan ada ratio lah. So ratio kat sini ditulis sebagai MN. Okay. So, apa soalan dia ni? Oh, soalan nak suruh. Oh, sorry. Soalan ni nak suruh you terbitkan rumus. So, soalan nak terbitkan rumus ni, you boleh guna daripada formula gradients. You kena tengok daripada gradients ni. Sebagian, you boleh terbitkan formula ni daripada formula gradient. Okay. And then daripada formula gradients, barulah you boleh form you punya you boleh bentuk dia punya apa nama ni formula. Okay, nanti you cuba buat dulu sebab dia suruh cari coordinate P x, y, which is divide the line A, X. Okay, maksudnya di sini nanti you akan dapat ni, you akan dapat bentuk N X. Ini sebenarnya something like macam you kena buktikan formula tu. Mana you dapat? Ni plus N, okay? Okay, macam itulah. Okay, kemudian soalan apa lagi? Soalan B dia. Okay, now dia give, nampak tak? Dia bagi gambar rajah lain. Okay. So, we have the straight line CDE. And then the 3CD is equal to 4DE. Okay, so you have to find the value of H and the value of K. So ingat, apa yang dia bagi kat sini adalah ratio. Tetapi dia bagi ratio dalam bentuk equation. So macam mana kita nak tukar daripada ratio? Kita tukar dia kepada fraction. Tolong ingat bila maklumat ratio diberi dalam bentuk equation, so we have to change to the fractions. So kita akan dapat 4/3. Sebelum you nak terus guna that this ratio, make sure you tengok ratio you ni memang betul. Ratio sebahagian kepada sebahagian. What I mean? CD to DE. Sebab kadang-kadang soalan dia jahat sikit saja. Dia nak dengki kat you all. Dia bagi CE is to DE. Ini keseluruhan terhadap sebahagian. Jadi you kena tukar kalau macam ni. Ya. So now kita nak cari H. So nak cari H. Yang ni bolehlah kita guna formula line segment tadilah. So this is the gradient. Dah tahu dah kat sini CD 4, DE 3. Buatlah guna cross multiplication tu. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak formula dia? Kan tak ingat dah? Nak suruh teacher tunjuk. Ingat ke tak ingat? Tak ingat. Formula dia kan formula point yang kat tengah-tengah. Formula D ni sebenarnya macam ni. XY is N darab X1 tambah M darab X2. M dengan N ni adalah ratio. Lepas tu M tambah N. Ini untuk koordinat X. Kemudian koordinat Y pun sama. Kenapa siapa pula telefon ni? So bila you darab, you kena darab silang macam tu cuba tu. Okay, kena darab silang. Means you tengok sekarang Allahuakbar. Jadi teacher tu dia balik takut you tak nampak. Okay, ini koordinat yang pertama kita ada C kat sini. H1. Yang ini kita ada E 4K. And then kita ada koordinat D. Koordinat D kita ni dia tak bagi tapi kita boleh baca. Negatif 0, negatif 2. Macam tu. Jadi yang kita dah tahu tu itulah koordinat D. 0, negatif 2. Kita tak payah cari. Cuma kita nak guna this formula untuk cari H dengan K. So apa yang kita ada? 3 darab dengan H.
So kita akan dapat 3H tambah 4 darab dengan 4 darab dengan 4. So tambah 16 lah. Per dengan 7. 4 tambah 3, 7. Mn M plus N. Formula dia kan. Itu dah selesai untuk X. Untuk Y pula, teacher darabkan 3 dengan 1 dapat 3. And then 4 dengan K. So teacher akan dapat 4K over 7 also. Okay. So now teacher kita nak cari H dengan K. So teacher akan keluarkanlah dia. So have 3H plus 16 over 7 is equal to 0. So H equal to apa? Negative 16 over 3. Kan? Okay. Kemudian yang ni pula Y. 3 plus 4K over 7 is equal to negative 2. Instead we have 3 plus 4K is equal to negative 14. Instead we have 4K is equal to negative 17. So K is equal to negative 17 over 4. Itulah jawapannya. H dengan K. Sebenarnya soalan tak susah sangat pun. Cuma kena berhati-hati. Dia boleh jadikan you confuse sikit kalau dia tukar you punya ratio tadi. Dia tukar ratio you, dia bagi dalam bentuk satu dia bagi dalam bentuk equation, dia kena tukar pada ratio. Ataupun dia bagi ratio tu bukan sebahagian kepada sebahagian, tapi sebahagian kepada keseluruhan. Okey, inilah rupanya koordinat geometri. So apa lagi kita kena ingat dalam koordinat geometri? Teacher share sikit. Yang ni teacher akan save untuk you, jangan risau Kebetulan tadi teacher duk ulang kaji juga dengan form 4. Dia pun nak exam. So teacher buatlah sikit sebelum kita tamatkan kelas ni. Dia nak share dengan you all tadi, alang-alang lah kita sebut pasal koordinat geometri ni. So you all boleh tengok, kokok lah boleh recall balik. Mana teacher letak? Koordinat geometri salah satu tajuk yang mana melibatkan banyak formula. Jadi kita kena tahu macam mana nak guna formula. You tengok teacher share kat you all sekejap. Mana? Where? Okay. Nampak tak? Dia kelabu sikit kau inilah nampak macam serabut sangat. Tapi inilah dia yang you kena tahu dalam koordinat geometri. Kena ingat all the basic formula distance yang mana nanti kita akan guna dalam equation of locus. And then of course you kena tahu midpoint, line segment yang kita buat tadi, soalan tadi guna line segment. Okay, and then apa lagi kita nak kena tahu? Kena ingat konsep parallel, gradient dia sama, perpendicular, kita darabkan 2 dapat negatif 1. And then of course you kena ingat juga area of triangle, kan? Area of triangle kena careful dekat kalau dia kata collinear maksudnya area dia equal to 0. Ataupun satu lagi yang kena berhati-hati dekat area ni, bila dia bagi area you kena cari salah satu point. Okay, sebab bila kita buang modulus kita akan dapat nilai positif negatif. Okay, and then apa lagi yang you kena ingat dekat dalam ni? Ini extra notes lah. Nanti pun dapat ada cikgu JPN yang bagi ni. Yang negeri-negeri ni Sabah sini cikgu dia duk buat ni. Locus lah, locus. Lepas tu, ini je lah maksudnya. Area of, division of line segment. Locus. Area of polygons. Okay, yang lain ni extra macam tu lah. Nanti teacher share jugalah kat you all benda ni. Tapi teacher terang, sebab bila terang tu dia comot lah sikit duk menulis tu. Okay. Okay. Sambil tu nak terus juga, tadi ada sebut juga kat dorang ni tadi buat apa tu pasal division of line segment ni. Bila soalan bagi ratio kita kena berhati-hati. Sebab ratio ni you kena ingat you bukan jumpa dekat koordinat geometri saja. You boleh jadi jumpa dekat segala measure. Vektor satu lagi, yang mana kena berhati-hati kalau dia bagi equation, you tukar kepada fraction, baru boleh tukar pada ratio. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia bagi yang tu lah teacher kata tadi. Contoh, kita ada line segment XY. Okay, ini kita punya point yang berada di antara line segment XY.
Tetapi ratio yang dia boleh bagi kat you ingat dia boleh bagi kat you SM/MY. Yang ini sebahagian dengan sebahagian. Yang ini yang kita nak untuk formula line segment yang kita perlukan. Okey. Tapi soalan boleh saja nak kenakan you, dia bagi SY/SM. Bermaksud dia bagi keseluruhan dengan sebahagian. Ataupun dia bagi SY dengan MY pun boleh. Misalnya soalan ni lah. Kita duduk bincang dengan orang tadi dengan soalan ni. Soalan ni sama dia handout yang teacher ada bagi kat you all. Kalau sempat nanti kita buat. Kita buat macam kita buat chapter 4 hari tu. Tak tahulah harap doa-doa lah ada kesempatan untuk buat. So kita akan bincang handout tu, coordinate geometry tu. Dia ada soalan macam ni. Okay. So untuk petang ni itu saja. So far boleh katakan kita dah siap lah ni paper 1 bukanlah dah siap, cuma ada yang you kena buat sendiri. Set yang pertama nanti insyaAllah kita akan share dengan you all set yang kedua.